Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfaruju bihi al-kurab wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi ghara'ibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangannya dengan keampunan kepada orang yang berbuat jahat pada malam hari. Dan Allah menghulurkan tangannya kepada orang yang buat jahat pada malam hari hingga kepada siangnya. Kepada orang yang berbuat jahat pada siang hari pula, Allah menghulurkan tangannya sampai kepada malam hari. Hingga ketika terbit matahari daripada arah terbenamnya. Maka demikianlah Allah memberi ruang kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, kejahatannya, maka diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hulur tangan kena faham di sini. Jangan menganggap Allah mempunyai tangan. Macam kita sebut Allah atas aras. Jangan menganggap Allah itu ada pihak bertempat, tempatnya belah atas. Tidak. Allah tidak bertempat. Allah tidak mempunyai tangan. Tangan ini sebagai kinayah sahaja. Kalau bahasa Melayu, siapa yang belajar sastra dipanggil personifikasi. Contoh ayat personifikasi seperti dikatakan, lautan itu melambai-lambai akan nelayan. Maknanya seolah-olah laut itu ada tangan. Hei nelayan, mari tangkap ikan kat aku. Ada tangan. Maka adakah laut itu mempunyai tangan? Tidak. Allah menghulurkan tangannya kepada orang yang buat jahat agar dia bertaubat. Allah tidak mempunyai tangan. Tetapi nak beritahu bahawa Allah berkuasa menerima taubat akan hamba-Nya. Maka dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala amat gembira, suka, kasih kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Sebagaimana kita nyatakan dahulu, orang yang berilmu, Allah Taala sebut ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu di kalangan kamu, di kalangan orang yang beriman, maka Allah angkat darjat. Orang yang berzikir, Allah Taala sebut fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat aku, mu sebut nama aku sampai ingat, aku pun ingat pada kamu. Maka orang yang berzikir, Allah ingat dia, dia ingat Allah, Allah ingat dia. Orang ada ilmu, Allah angkat darjat dia. Tetapi orang yang bertaubat cukup istimewa. Allah berfirman bagi orang yang bertaubat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih, cinta, sayang kepada orang yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala kasih, cinta kepada orang yang menyucikan dirinya. Kalau kita ada anak ramai, kita kasih. Kalau kita ada anak buah yang ramai, kita kasih pada dia. Maka kita kasih pada dia ini, dia minta kita bagi. Dia minta kita bagi kasih. Tetapi yang dicintai, dia tak minta kita bagi. Sebelum dia minta, kita dah bagi dah. Kerana apa? Kerana hub, cinta. Maka cinta itu ada pada orang yang bertaubat pada Allah. Maka dikatakan bahawa orang yang memohon itu berada di belakang yang menerima. Di belakangnya ada Allah yang menerima. Jadi
betapa banyak penerima yang bukan pemohon dan tiada pemohon selain daripada penerima. Kita bertaubat pada Allah, yang menerima taubat Allah. Allah menerima taubat bila-bila masa sahaja bagi orang yang nak bertaubat. Yang menerima sudah ada, tapi masalah yang bertaubat itu kurang. Ada pun yang melakukan dosa itu banyak. Maka Al-Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama tasawuf meletakkan hukum taubat itu wajib. Kepada siapa? Kepada orang yang buat dosa. Maka kita jatuh wajib. Sebab apa? Sebab kita buat dosa. Lalu ditanya, adakah kamu minum arak? Tidak. Adakah kamu berjudi? Tidak. Adakah kamu berzina? Tidak. Adakah kamu bunuh orang? Tidak. Habis itu, apa yang perlu saya bertaubat? Kan taubat itu daripada dosa besar. Yang disebut dalam Al-Quran, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan taubat nasuha itu rujuk kepada dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan mengambil wudu, membaca Al-Quran, memberi orang makan, hadir majlis ilmu dan macam-macam lagi. Itu dosa-dosa kecil. Siapa yang ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar cukup 100, 33, 34, dosanya diampun oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Diampun oleh Allah. Itu dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Namun yang dosa besar kena taubat nasuha. Maka ada dosa yang kita tahu, ada dosa yang kita tidak tahu. Ada dosa yang kita tahu itu jatuh dosa besar, kita tinggal. Ada dosa yang kita tidak tahu, jatuh dosa besar, kita tidak tinggal. Maknanya seperti tidak yakin dengan rezeki Allah. Tidak yakin dengan rezeki Allah. Ramai manusia tidak yakin dengan rezeki Allah. Sebab itu ramai manusia walaupun azan berkumandang masih tidak boleh meninggalkan pekerjaan. Kenapa? Kerana meyakini kalau dia pergi sembahyang maka rezekinya akan kurang. Maka ini cukup bahaya. Tidak yakin rezeki Allah itu dosa besar. Maknanya tanpa ia sedar. Habis tu apa yang Allah ajar? Allah mengajar kepada kita, iza nudiya lis-salah, apabila diserukan sembahyang, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Selasa, tak kira. Bukan hari Jumaat saja kita tinggal. Kalau hari Jumaat, alhamdulillah, orang tutup kedai pergi sembahyang Jumaat. Tapi hari lain pun Allah pesan juga, pas'au ila zikrillah, apabila sahaja kamu ini diseru kepada mengerjakan sembahyang, pas'au ila zikrillah, bersegeralah ingat Allah. Wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah seseorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walaupun merasa diri saya ini sudah baik, merasa diri sudah baik, kena bertaubat pada Allah. Maknanya, maka di mana jalan yang kita tidak perlu bertaubat? Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tahu semua kesalahan hingga mencapai langit, kesalahan kamu, kalau kamu tahu kesalahan kamu ini banyak, kalau dapat dilihat, boleh dikatakan meninggi sampai ke langit, lalu ia menyesal di atas perbuatan itu, nescaya Allah mengampunkan akan dosa-dosa kamu. Masya Allah, luasnya rahmat Allah. Namun ulama menyatakan jangan tertipu dengan rahmat Allah. Apa maksud jangan tertipu dengan rahmat Allah? Jangan tertipu dengan rahmat Allah. Yang pertama, menangguh-nangguhkan taubat. Menangguh-nangguhkan taubat. Yang kedua, berterusan di dalam maksiat. Kenapa berterusan dalam maksiat? Allah Maha Pengampun. Disebutkan dalam kitab, dia kata kalau dosa kamu sepenuh langit pun Allah ampun.
Maka tak apa kalau kita maksiat banyak, nanti Allah ampun, sama masuk dapat ampun. Inilah yang dikatakan ulama, jangan tertipu dengan rahmat Allah. Maka dia ini berterusan dalam maksiat sehingga mendatangkan kebanggaan dalam maksiatnya. Maka itu tertipu dengan rahmat Allah. Dan yang ketiga, tertipu dengan rahmat Allah ialah merasa ringan dengan dosa yang dilakukan. Merasa ringan saja dengan dosa. Sebab itu Nabi sebut para sahabat melakukan dosa, walau sekecil-kecil dosanya, ia merasakan dosanya sebesar-besarnya. Dan orang di akhir zaman melakukan dosa sebesar-besarnya, namun merasa dosa itu sekecil-kecilnya. Itu bahaya. Maka ada seorang hamba yang mengerjakan perbuatan dosa, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana begitu? Ada seorang yang buat dosa, lalu Allah masukkan dia dalam syurga. Seorang sahabat bertanya, bagaimana boleh terjadi begitu ya Rasulullah? Terkejut dia. Kalau kata tak apa, kamu buat dosa ahli syurga, memang orang marah, dia tidak boleh terima. Rasulullah mengatakan ada seorang hamba mengerjakan dosa lalu dimasukkan ke dalam syurga. Lalu sahabat bertanya, bagaimana boleh terjadi begitu ya Rasulullah? Dia baginda menjawab, dia itu di hadapan Allah dia bertaubat. Di hadapan Allah dia bertaubat, lalu dia dimasukkan di dalam syurga. Maka di sini dipahami, dosa-dosa orang yang dia lakukan dosa itu tidak kekal dengan dirinya, dan dia berjaya memasukkan dia sebagai golongan orang yang bertaubat, boleh membawa ia ke dalam syurga Allah. Maka lihat, ulama-ulama sufi menyusun antara amalan yang mesti kamu lakukan adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Maka bertaubat menyebabkan seseorang itu dibersihkan hati oleh Allah, dibersihkan dosanya, dimasukkan ia di dalam syurga. Lalu macam mana dia dimasukkan dalam syurga? Dia bertaubat di hadapan Tuhan, dia bertaubat sehingga dia masuk dalam syurga. Maka penyesalan adalah penebusan dosa. Menyesal itu membawa dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti ia tidak berdosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, ia seperti tidak ada dosa. Dan dia sudah dibersihkan daripada dosa-dosanya. Ia tidak ada dosa. Bagaimana mungkin Allah ingin mengazabkan orang yang sudah tidak ada dosa? Allah tidak pernah mungkin janji. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, wallazina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah. Orang beriman beramal dengan amal saleh. Dalam ayat yang lain mengatakan bahawa siapa yang melakukan maksiat, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala gantikan kejahatan dia jadi pahala. Kalau kejahatannya 1000 itu bertukar jadi pahala dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian kelebihan orang yang bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan bahawa seorang yang berkulit hitam daripada Habsyi, orang kulit hitam Habsyi, Habsyi, ada satu orang, seorang qari nama Muhammad, tengok dalam YouTube beliau baca Quran, menangis habis orang kulit hitam tapi suara Masya Allah, macam ke Bilal Ibn Rabah katanya, orang berkulit hitam tapi suaranya menembus hati-hati manusia. Lalu dikatakan bahawa datang seorang berkulit hitam daripada Habsyi berkata, ya Rasulullah, saya pernah buat perbuatan ini. Saya pernah buat perbuatan keji. Bolehkah saya bertaubat? Baik, ini yang pertama. Walau dosa apa kita buat, sama ada kita buat terang-terang ataupun tersembunyi, ini kita dengan Allah. Contoh, orang ini sudah pergi masjid, alhamdulillah, duduk sembahyang berjemaah, pergi ke Mekah, pergi ke Mekah, baca Quran, akhirnya orang tengok dia soleh, orang lantik jadi iman. Rupa-rupanya dia dahulu ini pernah berjudi, minum arak, berzina. Contohnya
Dia pun orang lantik jadi imam, dia tak nak, dia tambah. Tapi orang tengok dia soleh, orang minta jadi imam, dia pun tambah. Akhirnya orang tanya, kenapa tak nak? Dia pun bagi tahu, dulu masa saya muda-muda begini. Tidak boleh begitu. Kalau orang itu buat maksiat, walau dia berzina, minum arak, berjudi dan seumpamanya, jangan cerita ke orang. Nanti Allah Ta'ala kata apa pada dia? Aku telah menutup keaibanmu, kenapa engkau buka keaiban kamu? Jangan cerita orang. Walau zaman muda-muda dahulu, umur 20-an, 30-an, tengah-tengah nano dulu, sekarang ni 50-an, 60-an, dah jadi orang soleh dah. Jangan cerita. Kalau ia seorang artis, dia sudah bertaubat, jangan cerita, oh saya masa zaman artis minum-minum itu biasa. Ambil semula botol arak katuk atas kepala dia. Jangan cerita. Apa kita buka keaiban kita? Tak perlu buka keaiban. Tetapi boleh kalau nak cerita, boleh dengan syarat. Dengan syarat orang yang kita cerita itu orang yang bersifat amanah. Dia boleh simpan rahsia kita. Dan yang kedua, kita cerita kepada dia, ada faedah kita cerita pada dia. Ni kita cerita pada dia, tak sangka, jahat ngakmu dulu. Jadi buka aib, jangan. Tapi kalau kita cerita pada dia ada manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah dia pimpin kita pada jalan Allah. Tak apa cerita orang macam tu. Saya sebenarnya tidak suka dengan cerita-cerita macam tu. Walau di dalam diri saya ni saya banyak simpan rahsia orang. Ada datang cerita saya pernah berzina ustaz. Ada datang cerita saya pernah berjudi ustaz. Ada datang cerita saya pernah minum arak. Kadang-kadang nak cerita panjang-panjang kita stop, cukup. Tak payah cerita panjang-panjang. Patutnya jumpa Allah ustaz, dulu saya pernah buat dosa besar. Sudah. Tak payah cerita. Cerita. Maknanya. Tapi ini berlaku. Dia cerita sebab yang dia cerita tu depan Nabi SAW. Maka boleh kita cerita. Kalau perlu. Kita pula yang dengar cerita, jangan tambah lagi mendapat lagi. Takkan judi je. Cerita lagi, jangan. Jangan suka mendengar keaiban orang, bahaya. Sebab itu kalau sudah buat maksiat, bertaubat, bukan cerita pada orang lain. Bahkan kadang mudarat macam mana seorang wanita itu kahwin lelaki saleh. Semayang malam mereka, akhirnya dia menyesal. Perbuatan dia dulu. Akhirnya dia cerita, abang ni baik sungguhlah. Gini. Dia pun khabar dulu, masa saya dulu, saya pernah berzina. Apa yang berlaku? Porak-poranda rumah tangga. Jangan membuka keaiban. Tidak boleh membuka keaiban. Ini ajaran agama kita yang mulia. Tapi yang cerita ni Rasulullah, saya pernah buat perbuatan keji. Bolehkah saya bertaubat? Rasulullah jawab dengan tersenyum, boleh. Boleh bertaubat. Ia berpaling. Palingnya dia pun lari. Kemudian ia datang lagi dan bertanya, ya Rasulullah, saya ni berat sangat dosa saya, boleh ke? Apakah Allah Ta'ala melihat ketika saya mengerjakan perbuatan keji itu? Dia tanya gitu lagi. Allah melihat? Rasulullah kata, ya. Bila dengar macam tu, dia menjerit sekuat-kuatnya. Jerit Allah. Takut dia kepada Allah. Takut. Allah Ta'ala campak rasa takut dia pada Allah. Akhirnya jatuh pensan. Lama-lama membawa pada mati. Itu sahabat Nabi. Maknanya. Maka dalam riwayat menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis. Ketika mana Allah melaknat iblis, lalu iblis meminta kepada Allah agar ia ditangguhkan. Lalu Allah memberi tempoh supaya tempoh dia ini boleh ditangguhkan, dan pertangguhan ia, iaitu para iblis itu, sampai kepada hari kiamat. Selepas itu iblis pun berkata, demi keagunganmu ya Allah, demi keagunganmu, wa bi izzatika, dengan keagunganmu. Tengok iblis mengakui keagungan Allah. Pasti aku akan mengeluarkan keimanan di dalam hati anak Adam selama mana ada roh di dalamnya.
Dia berjanji dengan Allah, dia bersumpah dengan Allah di hadapan Allah. Fa bi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, kata iblis, aku pasti akan mengeluarkan keimanan daripada hati anak Adam selama mana iman itu ada di dalam roh anak Adam itu. Maka iblis tidak pernah berputus asa. Hatta ada orang soleh, bersisa orang soleh, wali Allah. Saya pernah bertanya dengan salah seorang syekh, ya syekh, adakah semua wali-wali Allah itu selamat, mati husnul khatimah? Maka syekh itu menjawab, para wali pun tidak ada jaminan selamat. Tidak ada jaminan selamat. Yang ada jaminan selamat Rasulullah dan juga para anbiya dan juga para sahabat yang diakui oleh Nabi. Itu ada jaminan selamat. Yang lain tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan selamat. Maka dalam keadaan macam itu, dia kata dia akan cuba sedaya upaya mengeluarkan iman. Maka cerita Barsisa ini seorang soleh wali Allah. Anak muridnya itu boleh terbang di udara dengan karamah kemuliaan gurunya. Namun Barsisa mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Tidak ada orang paling banyak sembahyang, Barsisa. Tidak ada orang yang paling banyak berzikir, Barsisa. Sehingga beliau tidak melihat orang yang lebih kuat ibadat daripadanya. Tak ada. Dan semua anak muridnya mengakui gurunya ni ibadat yang kuat, saleh. Tetapi akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Waliyazubillah. Ceritanya panjang, tapi kita ringkaskan sahaja. Akhirnya mati dalam keadaan kufur. Lalu ulama mengatakan demikian, seandainya iblis itu tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu, maka kamu tidak boleh berputus asa untuk kembali kepada Allah. Walaupun besok hari lagi kita ada, sehari lagi kita ada, kita pun mikir Allah Ta'ala terima tak taubat aku, kerana sepanjang aku balik sampai hari ini aku tak buat ibadat pun. Ada peluang ke? Ada. Satu hari pun ada, setengah hari pun ada. Maknanya beberapa jam lagi nak bertaubat pun ada lagi. Sehingga matahari naik belah barat, jatuh belah timur. Sehingga nyawa duduk ke halkum, barulah tidak diterima akan taubat. Selagi mana ada. Sebab itu sejahat mana manusia, dia adalah orang yang ada peluang untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Walau sejahat mana manusia. Utbatul Ghulam dikisahkan habis kejahatan dia buat, sehingga tak orang masyhur soleh alim disegani oleh orang ramai di zamannya itu. Siapa? Al-Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri, maknanya dia pun nak buat jahat kepada Imam Hasanul Basri. Ada orang jahat tak sanggup nak buat jahat dengan orang baik. Ada orang jahat kata saya ni jahat, tapi saya cukup marah kalau orang jahat buat jahat pada orang baik. Maka dia pun fikir nak buat macam mana. Maka oleh kerana nak buat jahat kepada Hasanul Basri, Al-Imam Hasanul Basri, maka Al-Imam Hasanul Basri sentiasa ada di masjid. Maka dia pergi ke masjid tadi, bukan nak belajar pun, tambah pun, tapi kebetulan Hasanul Basri tak cerita bab taubat. Bila cerita bab taubat, dia pun rasa kena atas kepala dia, macam kata ke dia je. Akhir sekali dia jumpa Hasanul Basri, dia tanya, boleh tak orang yang buat macam ni taubat? Dia teringat dulu dia pernah bakar rumah orang. Ya Hasanul Basri, wahai tuan syekh, tuan imam, kalau orang bakar rumah orang ini, boleh tak kalau nak taubat? Terima tak? Hasanul kata terima. Contohnya dia pernah rapah hak orang lain. Dia pun tanya, kalau orang tu pernah rapah hak orang lain, terima tak? Terima. Maknanya, jadi dia tanya tu segala kejahatan-kejahatan dia. Akhir kali Hasan Basri kata, mu kenal tak Utbatul Ghulam?
Utbatul Ghulam itu kalau bertaubat Allah terima tu. Dia pun terkejut. Sayalah Utbatul Ghulam. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Begitulah luasnya rahmat Allah Ta'ala. Maka disuruh kita kembali kepada Allah Ta'ala bertaubat walau banyak setara mana pun dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan itu menghapuskan keburukan seperti air menghilangkan kotoran. Keburukan itu, kebaikan itu juga menghapuskan keburukan sebagaimana api membakar karat-karat yang ada pada besi. Maka dikatakan bahawa seorang tadi bila dia buat jahat maka akan ada titik hitam dalam hatinya. Maka hatinya semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor apabila dia melakukan dosa. Maka dosa tadi yang kotor itu boleh dibersihkan sebagaimana baju yang kotor. Apabila baju yang kotor itu dibiarkan akan berterusan kotornya itu. Namun apabila baju itu bersih, dibersihkan, dibasuh, maka baju itu kembali menjadi bersih. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda, berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wasiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Hendaklah pakaian kamu, wasiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah dibersihkan. Maka maksud pakaian dibersihkan itu maksud zahir. Zahir pakaian bersih, maka baginda suka pakai pakaian warna putih antaranya kerana bersih. Maka baginda suka pakai pakaian yang bersih. Antara tanda kebersihan juga wangi-wangian. Maka Rasulullah suka pakai wangi-wangian. Itu zahir, tapi yang dimaksudkan wasiyabaka fatahhir, siyabaka pakaian kamu itulah hati kamu. Fatahhir, bersihkan, yakni sucikan hati kamu. Maka dibersihkan hati kamu tadi. Wasiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan benda-benda yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Maka demikianlah dikatakan bahawa bila kita buat salah, buat dosa, banyak-banyak buat taat kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita ini sentiasa beribadat dan sentiasa juga tidak tinggalkan maksiat. Jangan kita tertipu daya dengan perkataan tak guna aku pergi masjid, aku pun buat maksiat. Jangan kata begitu. Yang pergi masjid tetap berguna. Yang pergi masjid tetap kebaikan. Yang tak baik itu buat maksiat. Maka demikianlah kita buat taat maksiat, buat taat maksiat, pergi masjid, balik masjid, kata korang pula buat maksiat pula. Bahkan kadang-kadang dalam masjid dang lagi kata korang. Maknanya, maka kotoran itu sentiasa ada. Namun hendaklah sentiasa membersihkan kotoran tadi. Dengan apa? Dengan penyesalan, dengan pembersihan, dengan air taubat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan daripada Sa'id ibn Musayyab meriwayatkan, telah turun firman Allah Ta'ala telah berfirman, fa innahu kana lil awwabina ghafura, sesungguhnya dia adalah Allah yang Maha Pengampun bagi sesiapa yang benar-benar bertaubat kepadanya. Maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan mana-mana orang yang buat dosa. Sebenarnya walaupun di zamannya itu ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang buat dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Setelah dia bertaubat, dia buat dosa lagi. Lepas dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, dia buat dosa lagi. Lepas daripada buat dosa, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain menceritakan bahawa apabila orang itu bertaubat, Allah menyatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hamba-Ku ini, dia buat dosa, dia tahu dia ada Allah yang Maha Pengampun dan dia telah bertaubat kepada aku terima akan taubatnya. Maka para malaikat menyaksikan bahawa orang ini diterima akan taubatnya. Lalulah dia pun jadi orang soleh, pergi ke masjid. Tiba-tiba dia jumpa saing lama. Lama tak jumpa mu. Mari minum air sekali, minum air. Lepas tu ikut saing. Lepas tu jumpa seorang, dua, tiga, empat orang. Akhir sekali balik asal mula. Balik asal mula. Jadi ahli maksiat balik. Orang-orang masjid kata, mana pergi tak ada? Kok dia boleh kerja kat lain. Kok dia pindah kat lain tau. Lama-lama dia jadi ahli maksiat pula. Akhir sekali dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit, saing-saing dia tak mari melawat. Orang sejik kata patut lama tak mari, sakit rupanya. Orang masjid pun pergi pula.
Dia pun menyesal, Masya Allah, kawan aku dulu tinggal aku. Orang mesti kau. Dia pun pergi masjid, taubat pula kali lagi. Dia pun bertaubat kepada Allah. Taubat jadi orang soleh. Allah Ta'ala kata pada malaikat, wahai malaikatku, lihat, ini hamba-Ku. Dulu dia bertaubat, kemudian dia buat maksiat. Akhirnya dia tahu dia ada Allah yang Maha menerima taubat. Saksikanlah wahai para malaikatku, aku terima akan taubatnya. Dia pun jadi ahli masjid, jadi soleh balik. Lepas jadi soleh balik, dia punya sumber pendapatan dia pun semakin berkurangan pula. Semakin berkurangan, tak ada kerja. Akhir sekali jumpa orang suruh jual barang. Contoh je. Akhir sekali dia pun kembali balik asal balik, ahli maksiat balik. Balik maksiat, akhirnya kena tangkap, masuk dalam penjara. Dia balik taubat pula dalam penjara. Mari ustaz ceramah dalam penjara cerita bab taubat. Allah dia bertaubat sungguh, menangis dia dalam tu. Allah Taala kata pada malaikat, wahai malaikatku, lihat hamba-Ku ini, dulu dia bertaubat, dia maksiat, lalu dia hari ini dia bertaubat pula. Dia tahu dia ada Allah yang Maha menerima taubat. Aku adalah Tuhan yang Maha pengasih pengampun yang menerima taubat. Aku terima akan taubatnya. Lalu malaikat kata, dah berapa kali dah lu? Malaikat bertanya kepada Allah, bagaimana kalau keadaannya begitu? Kata Allah, selagi mana dia begitu, selagi itulah Allah Ta'ala terima akan taubat. Masya Allah. Tapi jangan tertipu daya dengan taubat ini. Maknanya, lalulah demikianlah seorang yang bertaubat pada Allah, dia terfikir, taubat aku diterima ke tak? Mengenai seorang hamba Allah buat maksiat, kemudian bertaubat, bertaubat, akhir sekali Allah putuskan ayat, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah Taala ini bagi orang yang bertaubat, Allah mengampuninya. Habis tutup. Sebab itu kecewa para iblis bila Allah turunkan ayat taubat. Apa kata Allah Ta'ala setelah iblis kata, demi keagungan Engkau ya Allah, aku tidak akan biarkan Bani Adam, anak Adam itu, kecuali aku keluarkan iman daripada mereka, aku sesatkan mereka. Allah berkata kepada iblis, walaupun mereka itu boleh disesatkan, apabila mereka itu bertaubat, aku terima akan taubatnya. Kecewa iblis. Kalaulah orang itu buat maksiat, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka bila orang itu bertaubat kepada Allah, apa Allah Ta'ala kata, aku tidak peduli dosa apa yang ia lakukan. Kalau dia benar-benar nak bertaubat kepada Allah, Masya Allah. Inilah rahmat besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kata umat Nabi Muhammad? Seolah-olah dikhususkan umat Nabi Muhammad. Ya. Umat dahulu, umat Nabi Musa, kalau dia bertaubat, dia kena bunuh diri. Dia kena ambil benda tajam, dia tikam. Maka bila dia tikam tubuhnya, mati dia, baru ampun dosa. Ini umat Nabi Musa. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat-syarat yang tertentu, kita akan bicara syarat taubat akan datang minggu sekali lagi insya-Allah, mengenai bagaimana cara nak bertaubat. Mungkin minggu akan datang pun tak lagi, panjang lagi ni. Okey, baik. Akhir-akhir bab ini saya akan bagi jalan bagaimana yang dikatakan taubat nasuha yang sebenar. Bukan astagfirullah, taubat rambut dah. Itu bukan taubat nasuha tu. Kalau begitu belum lagi syaratnya. Okey, baik. Al-Fudhi berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sampaikanlah khabar gembira kepada orang yang buat dosa. Wahai orang-orang yang buat dosa, wahai yang mendengar kuliah ini, andai kata kamu semua termasuk saya sendiri yang melakukan dosa, ada khabar gembira. Khabar gembira bagi orang yang buat dosa apabila mereka itu bertaubat. Apa khabar gembiranya? Khabar gembira aku, yakni Allah Ta'ala, akan menerima taubat mereka. Ingatlah orang-orang yang berbuat kebaikan, iaitu orang yang siddiqin, bahawa jika aku mencampakkan keadilan aku, nescaya aku mengazabkan mereka. Allah maknanya tidak menghukum orang kecuali dengan keadilan Allah.
Allah boleh mencampakkan keadilan dia dengan menghukum orang-orang yang tertentu. Maka ada orang soleh kena azab, ada ahli maksiat dapat taat, dapat syurga, dapat nikmat. Kenapa jadi begitu? Itu dengan keadilan Allah. Maka kata ulama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawa mafhumnya, maksudnya Allah lebih kasih ahli maksiat. Apa dia? Jangan berhenti situ. Allah lebih kasih ahli maksiat yang bertaubat daripada ahli ibadat yang sombong, yang ujub dalam ibadat. Maka dikatakan bahawa bila mana orang itu kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan menerima akan taubatnya. Abdullah ibnu Umar berkata, yang mengingat kesalahan yang menyusahkan lalu hatinya merasa takut di atas kesalahannya, ketika mana dia merasa takut di atas kesalahannya, menyesal di atas kesalahannya, ketika itu Allah mengampunkan akan dosa-dosanya. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata muqaddimah taubat itu 3. Muqaddimah taubat itu 3, tapi boleh ditambah dengan 4. Apa dia? Yang pertama muqaddimah taubat itu adalah mengingati dosa-dosa. Itu muqaddimah taubat. Macam mana? Muqaddimah taubat ini dia duduk pada muhasabah ataupun tafakur. Yang pertama mengingatkan akan dosa-dosa. Yang kedua mengingatkan akan ajal kematian. Ajal kematian. Kerana dibimbangi sesiapa yang tidak memikirkan bagaimana wafatnya, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dia tak fikir aku ni mati lah, siapa masuk mati. Mana ada masa nak tidur fikir aku ni husnul khatimah ke su'ul khatimah, tak ada fikir pun. Maka su'ul khatimah lebih dekat dengannya. Sebab tu kalau kita ni dah berumur 40 tahun 50 tahun, tamu tengok dah bola-bola mu tengok dah. Benda-benda lain tamu tengok dah. Dia tu sibuk ibadat saja. Sepatutnya begitulah. Ni kalau kita habis masa je maidan 2-3 papang, tak sedar sampai ke petang. Bahaya itu, lalai kita pada Allah. Kembali balik. Saya katakan ini sungguh kerana kasih. Bukan kerana apa? Kerana kasih, supaya kita semua dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Bila mana? Bila kita ingat dosa. Jadi muqaddimah taubat itu yang kedua mengingatkan akan kematian. Yang ketiga mengingatkan akan azab yang disediakan. Mengingatkan akan azab yang disediakan. Itu 3 lah. Ini Imam Ghazali. Yang jadi 4-nya begini. Yang pertama mengingatkan dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua mengingatkan kelalaian di atas ketaatan yang diperintahkan. Banyaknya tinggal sembahyang sunat duha. Satu hari tak sembahyang sunat duha tu banyak. Mana rugi kita? Maknanya begitu gambarannya itu. Satu sikit. Diriwayatkan bahawa seorang Nabi di antara para Nabi melakukan perbuatan dosa, lalu Allah mewahyukan kepadanya, demi keagunganku, kalau engkau ulang lagi, aku akan azab kamu. Allah Ta'ala kata pada Nabi, satu orang Nabi. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.